Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin muslimin muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada malam ini insya-Allah kita meneruskan perbahasan berkenaan dengan tanda-tanda dan peristiwa hari kiamat. Pada kuliah bulan lalu yang terakhir, kita membahaskan berkenaan dengan masa ataupun waktu menjadi semakin singkat. Pada malam ini kita meneruskan tajuk yang selanjutnya, masih berkaitan tajuk yang sebelumnya, ada persamaan tetapi di bawah tajuk yang berbeza, iaitu pasar-pasar menjadi berdekatan. Tajuknya mungkin bersahaja, tetapi ia merupakan salah satu daripada tanda kiamat yang Nabi SAW sebutkan, yakni ia merupakan salah satu keadaan yang akan terjadi setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan terjadi ini kalau kita nisbah pada zaman hari Nabi wafat. Tapi kita ni dah berjarak 1400 tahun. Jadi kalau kita kata akan terjadi itu, kita tengok sama ada akan atau telah dan sedang terjadi. Ini dia. Baik. Kita bacakan dulu hadisnya. Riwayat Al-Imam Ahmad dalam sahihnya, ya. Dan hadirin mati Allah sekalian, hadis ini bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, la taqumus sa'ah hatta tadhhara al-fitan wa yakthura al-kadhib wa tataqarrab al-aswaq. Nabi kata tidak akan berlakunya kiamat hinggalah zahirnya atau munculnya pelbagai fitnah, banyaknya berlaku pendustaan, dan pasar-pasar menjadi berdekatan ataupun berdekatannya akan pasar-pasar. Baik tuan-tuan, hadirin mati Allah sekalian, agak menarik hadis ni. Apabila Nabi bercakap tazharul fitan, zahirnya fitnah, very general, sangat umum. Nabi juga menyatakan wa yaksurul kazib, akan banyaknya pendustaan, juga umum, ya. Dan Nabi seakan ingin menyampaikan kepada kita pendustaan akan berlaku secara global. Maknanya bukan dalam ruang kerangka yang kecil, tetapi pendustaan akan berlaku dalam ruang lingkup yang begitu besar. Okey. Semacam hari ni dah tuan-tuan, dunia diberi kepercayaan, ya, atau manusia ini dipaksa untuk percaya dengan teori ekonomi semasa yang datang daripada barat sebagai contoh. Dan kita dipaksa untuk percaya bahawa kita kena berdiri atas teori-teori ini untuk menjadi sebuah negara yang maju. Hakikatnya rakyat semakin itulah. Seperti mana dunia yang dijajah, wilayah-wilayah yang dijajah barat, ditinggalkan kepada wilayah itu sistem politik atas nama demokrasi dan sebagainya,
dan kita dipaksa percaya bahawa itu adalah sistem terbaik dalam memilih dan menetapkan sebuah kerajaan, dan hasilnya adalah seperti mana yang kita boleh lihat pada zaman kita. Bukan kritik pemimpin tak, tapi kritik sistem yang dicipta manusia dan mudah untuk dimanipulasi. Manusia mengikut selera mereka-mereka yang berada di atas sana. Hadirin sekalian, itu merupakan pendustaan yang tersebar dalam ruang lingkup yang luas. Hadis ni Nabi sebut tataqarabal aswaq, salah satunya pasar menjadi berdekatan. Kalau kita ambil secara paling dekat dengan zaman Nabi, tuan-tuan maklum bahawa Madinah atau Masjid Nabi itu asalnya merupakan ladang tamar tinggal. Bukan ladang lah, kebun kecil yang ditinggalkan. Unta Nabi berhenti di situ. Nabi membeli tanah tersebut, lalu dibina masjid dan sebuah rumah untuk baginda tinggal bersama Aisyah radhiyallahu anha. Jadilah tapak Masjid Nabawi yang kita hari ini panggil sebagai Center of Madinah. Dalam bahasa Arab dipanggil Markaziyah. Markaziyah tu daripada perkataan markas. Tuan-tuan pernah dengar perkataan markas? Bahasa Melayu kan? Markas tu bahasa Arab. Markaz, markazun itu maksud dia center, pusat. Okey. Jadi kawasan itu menjadi pusat bandar Madinah pada hari ini, menjadi center kepada tanah haram Madinah. Tanah haram Madinah ni kecil. Border dia, tuan-tuan tengok Bukit Uhud, turun Bukit Uhud sebelah sana dah tanah halal dah. Dia sikit saja. Okey. Dan hadirin sekalian, apa tadi nak sebut? Bila Nabi tinggalkan para sahabat, sampai di zaman Uthman ibn Affan, kemajuan ataupun perubahan fizikal dalam pembangunan berlaku amat ketara. Tak berlaku sangat zaman Abu Bakar, tak berlaku sangat zaman Umar. Tapi zaman Uthman ketara. Masjid yang dibina zaman Nabi, yang diluas di zaman Abu Bakar dan Umar, dirobohkan keseluruhannya dan dibina binaan yang baru dengan menggunakan bata pada masa itu. Bata ni teknologi Rom. Okey, dibawa masuk dan digunakan. Tiang mula disalut dengan perak waktu itu. Okey. Dan orang semakin ramai membina penempatan di sekitar kawasan masjid. Jadi semakin luas, semakin luas, semakin luas, dan rumah-rumah mereka pada waktu itu akhirnya semakin berdekatan dengan pasar. Tu dia yang ada di bahagian berdekatan kawasan masjid tersebut. Secara zahirnya memang berlaku pada waktu itu. Akan tetapi para ulama melihat apa yang Nabi bicarakan ini dengan ruang yang lebih jauh, lebih besar, sehingga difahami maksud pasar berdekatan ini dengan 3 keadaan. Okey. Yang pertamanya adalah cepatnya maklumat mengenai naik turunnya harga barang di pasaran. Ada penafsiran ini wujud di kalangan para ulama dan benda ni nyata. Ya. Maknanya maklumat naik turun harga barang ini akan sampai kepada kita dengan cepat seperti hari ini. Barang belum naik lagi, kita dah tahu nak naik. Ingat? Okey. Ini disebabkan oleh sistem penyebaran maklumat yang begitu mudah dan pantas pada hari ini. Dulu tahu juga, tapi lambat. Kan? Kalau tuan-tuan tak beli paper minggu tu, tak ada lah. Orang kawan bagi tahu dekat kedai kopi, kan? Telur naik, dia kata. Berapa sen? Naiklah sikit, 5 sen. Oh, gitulah. Kan? Tapi orang dulu, saya ingat saya duduk kampung dulu, orang tak mungut harga barang ni dululah. Jaranglah saya dengar mungut harga barang, tak ada lah. Kan? Zaman saya dulu pun, saya kecil-kecil, saya ingat minyak pun stabil waktu tu. Sama je harga, RM1 sekupang. Minyak warna merah dulu. Kan? Yalah isi, sebab saya merempit ni lama dah.
daripada tak ada lesen lagi, daripada Jah 5. Motor Suzuki RC 80 tok saya punya lah, isi minyak tu kat kedai pakai botol, ingat kan cerita dia kan. Jadi zaman tu kalau naik turun harga barang pun lambatlah kita tahu, berbeza dengan zaman hari ini. Tapi ini pendapat pertama di kalangan para ulama. Pendapat kedua, cepatnya seseorang melakukan perjalanan dari sebuah pasar ke sebuah pasar lain meskipun jaraknya sangat jauh, boleh jadi benar juga. Tapi ini secara umum kerana ia bersifat kepada mudahnya pergerakan pada sesuatu zaman. Seperti mana hari inilah, memang betul, tak dinafikan. Ketiga, kedekatan. Maksudnya tidak banyaknya perselisihan harga barang-barang di pasaran dengan satu dengan yang lain. Ia mudahnya menyesuaikan harga barang dari pasar ke pasar yang lain. Wallahu a'lam. Ini pendapat-pendapat para ulama yang cuba memahami, ya, mereka sedaya upaya cuba untuk memahami apa yang Nabi sebutkan daripada pasar menjadi dekat. Tapi tak ada siapa pun di kalangan para ulama yang pernah menafsirkan bahawa dekatnya pasar itu sehingga pasar itu berada di tangan-tangan kamu manusia. Tak ada. Tafsiran tu tak ada. Tetapi kalau kita zaman hari ini, saya akan menafsirkan begitu. Saya akan menafsirkan bahawa apa yang Nabi maksudkan ini adalah dekatnya pasar itu sedekat mana, sedekat di mana tangan kita berada dengan diri kita. Sebab kesemua jual beli pada hari ini atau kebanyakannya, hadirin sekalian, berlaku pada device phone kita beli. Betul-betul, begitulah hakikat dia. Ya. Saya tak tahulah, tapi kalau saya hari ni banyaklah barang-barang yang kalau kita beli tu memang phone. Ada seorang muslimat dulu saya ngajar bahasa Arab, kelas tu petang, dia nak balik cepat. Dia kata, "Ustaz, pukul 4 saya keluar boleh?" Dia kata. "Kenapa makcik?" Saya kata, "Hajah." Saya kata, "Hajah kenapa? Orang Tesco nak datang hantar barang." Tak ada ke masa lain dia nak datang? Alah Ustaz, esok je lah saya jawab. Dia nak balik. Dia kata sebab orang Tesco ni hantar barang basah, takkan nak sangkut dekat apa pagar tu. Dia kata kan monyet datang apa kucing lah kan. Tak apalah kan, saya kata puan balik lah, tak apalah, tak masalah lah. Kan dia beli barang pakai apps, order, bayar online, pasar, orang Tesco datang rumah hantar barang kan. Banyak lagi lah tuan-tuan hari ni yang kita boleh beli online je tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tak percaya, orang beli kereta pun online hari ni, transfer online, betul, tak pernah pergi showroom. Yalah, ada kereta-kereta yang mungkin tuan-tuan beli yang tuan-tuan tak mau test drive pun, beli untuk anak kan, berdua Azia, tuan-tuan tak nak pakai, bagi ke anak, nak masuk praktikal, tuan-tuan tak test pun, janji ada stok barang apa semua, tuan-tuan nak beli cash transfer online je, dia hantar je ke rumah nanti kereta tu. Sampai macam tu boleh jadi? Boleh. Inilah realiti dunia hari ini. So kita melihat kepada suatu keadaan yang Nabi pernah sebutkan pasar-pasar menjadi dekat itu dengan satu realiti yang tak pernah disangka oleh umat zaman terdahulu. Inilah realitinya. Saya rasa tak mungkin pasar menjadi lebih dekat seperti mana apa yang ada pada zaman kita pada hari ini kalau pasar sudah boleh berada di tangan kita sendiri. Okey? Baik. Okey, tuan-tuan, ada soalan? Ya? Oh, tak faham. Allah mak, kalau Haji tak faham ni saya risau je. Ya. Kenapa Nabi contohkan dengan pasar? Okey, soalan ni bagus sebenarnya tuan-tuan. Kenapa Nabi contohkan dengan pasar? Jawapannya zaman. Tapi para ulama ni tuan-tuan, mereka jumpa sesuatu hadis Nabi ni, mereka tak ambil pendekatan alah ni bukan zaman kita, akan datang. Pendekatan tu diguna pakai oleh orang hari ni. Manusia umat Islam hari ni, bila kita cerita satu tanda kiamat, alah itu nanti. Itu nanti. Semua dia pulun nanti. Semua dia pulun tu nanti di akhir zaman.
Sedangkan kita ini mungkin umat yang akan melihat tanda besar, tapi kita masih dalam khayalan semua perkara nanti terjadi di akhir zaman. Tak. Para ulama dahulu mereka akan sentiasa berwaspada dan melihat apa yang Nabi sebut ni adakah berlaku di zaman kita. Saya ambil satu contoh tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar ad-dukhan? Dukhan. Pernah dengar kan? Ada satu surah dalam Quran, memang surah tu namanya ad-dukhan. Okey. Surah ni mengambil nama satu ayat kalimah dalam surah tersebut, fartaqib yawma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin. Allah dah datangkan satu ayat yang Allah bercerita tentang dukhan. Ya, dukhan yang datang di langit ni, maksudnya dia berada di langit lah, di atas ni. Dia langit ni, tuan-tuan tahu definisi langit apa? Langit ni kita dongak je langit terus. Ya. Sebab tu Allah sebut hujan turun dari awan. Langit. Awan lah. Quran sebut langit. Ya. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an. Adakah kamu tidak melihat Allah Ta'ala menurunkan daripada langit itu air, hujan lah. Hujan tu dia datang daripada mana? Awan. Betul? Awan. Tak tinggi mana awan tu, hadirin sekalian. Jet fighter 5 terbang atas awan. Dia tengok hujan kat bawah. Jadi apa yang atas ni bumi, apa yang berjejak tanah ni bumi lah. Apa yang paras kita dongak naik tengok atas tu langit semua. Langit. So dia berada di atas lah asap ni. Asap ni dia bukan berada di bawah. Dia kabut asap tu bukan tutup mata kita, masuk jasad kita, masuk kabut. Kabut ni dekat atas. Dukhan. Okey. Apa sebab terjadi dukhan? Sebab terjadinya dukhan juga kalimah itu ada dalam surah Ad-Dukhan. Sebab terjadinya Ad-Dukhan adalah batshatal kubra, Allah Ta'ala sebut. Apa makna batshatal kubra? Hentaman besar. Itu makna batsyah itu. Batshatal kubra maknanya hentaman besar. Menjadi punca berlakunya Ad-Dukhan. Kabut asap. Ada riwayat kata warna hitam. Okey. Ada riwayat yang sebut bahawa dia azab kepada orang kafir ni akan bernanah telinga. Sedangkan bagi orang mukmin hanya sesemeringan. Ada riwayat itu. Okey, tak apa, kita tinggal dulu. Pernah tak dukhan ini ditafsirkan oleh para sahabat? Pernah. Antara sahabat yang menafsirkan ad-dukhan adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang menyatakan dukhan telah pun terjadi. Bilakah dia terjadi? Selepas berlakunya peperangan Badar, kata beliau, di mana dukhan itu menyebabkan kesengsaraan kepada musyrikin Mekah sebaik tamat perang Badar. Dia terjadi disebabkan hentaman besar seperti mana kita sebut tadi. Dan Ibnu Mas'ud menyatakan, menafsirkan hentaman besar itu adalah hentaman senjata-senjata kaum muslimin ke atas kaum musyrikin dalam peperangan Badar. Badar kan kalah musyrikin. Okey tuan-tuan, betul ke benda ni? Saya tak setuju lah. Tapi ini pandangan Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas kata tak, belum terjadi. Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud berpegang pada satu pandangan yang sama pada sudut apa? Ad-dukhan terjadi disebabkan oleh peperangan. Sebab tu Ibnu Mas'ud kata batshatal kubra, hentaman besar yang menyebabkan ad-dukhan itu adalah hentaman senjata kaum muslimin ke atas musyrikin dalam perang Badar. Itu pandangan Ibnu Mas'ud. Tapi sama-sama yakin bahawa ia terjadi disebabkan oleh peperangan. Tapi tuan-tuan, saya yakin ad-dukhan belum terjadi. Nabi bercakap tentang satu peristiwa dari sebuah peperangan yang berlakunya satu hentaman besar.
yang akan menghasilkan apa tuan-tuan? Asap hitam yang akan menyelubungi langit. Tapi apa kesan asap hitam itu? Kalau ada riwayat yang sebut telinga boleh sampai bernanah, mungkinlah itu kesan radioaktif dia, Allahu alam. Tapi zaman kita boleh tafsirkan penafsiran itu dengan lebih tepat. Mungkin Nabi bercakap tentang nuclear war, Allahu alam. Kan? Nuclear war, kalau dia jadi tuan-tuan, ini dalam perspektif geopolitik semasa, tak berkait dengan hadis, tapi dalam landscape dalam kerangka geopolitik semasa, nuclear war kalau berlaku, dia tak berlaku ke atas negara Islam. Tak ada sebab. Sebab realiti dunia kuasa besar pada hari ini yang nak berperang, dia tak ada sebab untuk dia gugurkan nuklear bom ni ke atas negara Islam. Tak ada sebab. Tapi dia akan gugur kat mana kalau tuan-tuan rasa? Sebab dia pertembungan antara sesama kuasa besar. China possible untuk jatuh, Rusia possible untuk jatuh, di Eropah possible, negara-negara NATO. Kalau tuan-tuan tengok berita hari ini, Rusia telah mengerahkan tentera dia ke pegunungan Ural. Pegunungan Ural ni kira benteng paling ampuh lah Rusia bersepadan dengan Kazakhstan itu. Okey. Jatuh ke US possible, walaupun negara dia tak pernah kena attack, jauh kat tengah laut tu kan, tapi possible je tuan-tuan. Sebab sekarang ni dia boleh, macam Rusia ada capability untuk lepaskan bom nuklear daripada kapal selam. Cerita seronok ni. Tapi tuan-tuan, saya nak bagi senang hati sikit lah, sedap hati. Tak ada sebab bom nuklear ni nak dijatuhkan di negara Islam. Tak ada sebab. Maknanya kalau berlaku perang nuklear pun tuan-tuan boleh makan musang king macam biasa. Okay. Musang king kita tak terjejas, insya-Allah. Apa sebab? Realiti politik, geopolitik begitu. Itu yang saya cuba relate. Kenapa ada riwayat sebut benda ni menyebabkan orang kafir sampai menanah telinga? Mungkin kesan dia. Tapi orang Islam sersema ringan. Maksudnya mungkin faktor jarak, jauh. Kesan radiasi mungkin sampai, tapi dalam keadaan yang very minor. Kita harapkan begitulah tuan-tuan. Tapi tentang ad-duhan, memang Allah Ta'ala nyatakan dia merupakan azab bagi kaum kafir. Wallahu alam. Teori itu memang dekat tuan-tuan. Perang nuklear ni dijangka memang dekat. Betul. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok berita, tuan-tuan tak tengok berita kan? Dah lama tak tengok berita pukul 8 mana duduk kuliah maghrib kan? Selain daripada Met Malaysia pernah menyatakan tentang kesiapsiagaan gempa bumi, kesiapsiagaan untuk menghadapi perang nuklear juga disebutkan, tentang bagaimana persediaan jika ianya berlaku. Cuma tuan-tuan yakinlah, insya-Allah bukan 100%, tapi ada keyakinan dalam diri saya dengan mengkaji hadis-hadis akhir zaman ni tidak berlaku kemusnahan di negara Islam. Okey? Moga-moganya begitulah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan nampak tak, based on soalan Tuan Haji tadi, maknanya ada benda yang Nabi sebut bukan untuk zaman baginda, hujung. Nabi sebut tu, Nabi nak bagi tahu kalau kamu melihat ianya berlaku, ketahuilah kamu memang umat generasi akhir. Bukan akhir zaman lagi, generasi akhir di akhir zaman. Termasuklah kalau kita melihat pasar-pasar menjadi berdekatan. Okey? Berdekatan secara hakiki zaman Nabi itu memang berlaku tuan-tuan. Kan dia masjid Nabi tu, bila Nabi dah tinggalkan, masuk zaman Khulafa Ar-Rasyidin apa semua tu kan, pembinaan rumah tu semakin ramai dah kabilah-kabilah yang dia pindah ke dekat dengan kawasan masjid. Dulu zaman Nabi, dia orang tak buat. Pasal apa? Pasal ada satu kabilah, mereka minta izin dengan Nabi nak pindahkan perkampungan kabilah mereka pergi dekat tanah ke dekat masjid. Dia orang nak beli. Nabi kata tak payah. Biarlah duduk sana, dapat pahala lebih. Jalan. Nak pindah rumah, kata rumah nak jual depan masjid dah. Tak payahlah. Tapi Nabi tahu sebab apa? Sebab dia duduk di sana pun dia memang datang masjid.
Kan gitu. Dia lainlah orang dengan yang jauh pun tak datang, dekat pun tak datang. Itu cerita lain. Kan ini dia memang. Jadi Nabi tak apalah, Nabi tak bagi. Jadi dengan kes itu tak banyak kabilah yang pindah berdekatan dengan masjid. Tapi kawasan makin luas. Luasnya setara mana tuan-tuan? Luasnya sampai orang membina penempatan itu sampai berdekatan dengan sebuah bukit di Madinah bernama Bukit Sila. Bukit Sila tu kawasan perang Khandaq. Kalau tuan-tuan pergi umrah tu dibawa kawasan Masjid 7 dipanggil, Masjid Al-Fatah. Tu Bukit Sila lah. Bukit Sila ni dia kaki bukit semua dah penuh bangunan. Tapi bukit tu tak ada pembinaan lagi, bukit tu kosong. Bukit tu akan ada pembinaan sekarang ni. Saya tak tahulah pembinaan Madinah pembesaran ni dia complete, dikatakan complete 2030. Jadi mungkin by 2030 tu kita akan melihat jadilah bangunan di atas Bukit Sila tu. Memang ada pun projek tu dalam 3 ke 5 buah building begitu, hotel gamaknya mungkin, Allahualam. Ya, begitu. Jadi balik soalan tadi, syarahnya panjang kan. Nabi sebut pasar tu sebab Nabi nak sebut satu realiti yang berlaku pada suatu zaman. Bagi siapa yang memahami hadis Nabi, dia dah tahulah bahawa apa yang Nabi sebut tu dah sampai berlaku pada zaman tersebut, atau lebih tepatnya pada zaman kita pada hari ini. Okey? Wallahu a'lam, insya-Allah. Baik, ada soalan? Habis? Baik. Tanda yang seterusnya tuan-tuan. Tanda ke-25. Banyaknya kemusyrikan di kalangan umat Islam. Tanda ini very general. Okey. Dan ada sebahagian negara umat Islam yang kadar kesyirikannya, indeks kesyirikannya amat tinggi. Malaysia alhamdulillah tuan-tuan, banyak amalan kesyirikan dalam masyarakat Melayu sudah pun terhapus dan tidak lagi berlaku. Saya tak tahu Bomo hari ni boleh cari makan lagi ke tidak. Tapi dulu boleh buat duit lah. Tapi saya pernah dipanggil histeria sekolah seksyen 24. Ada seorang cikgu panggil Bomo lagi. Kan? Bomo tu pakai merah semua. Songkok merah, baju merah, seluar merah. Ada satu kain selimpang. Dia bersilat dalam bilik yang dikumpulkan pelajar-pelajar yang histeria tu. Sampai saya masuk, saya pun bacalah seorang, sebab saya tahu ini bukan gangguan pelik, ini gangguan umum ni. Baca ayat kursi je kira syaitan kalah ni. Kan kita pun baca ayat kursi. Kalah betul. Sedar seorang kan. Yang pelajar lelaki ni pula sibuk nak masuk, nak tolong pegang. Kan? Mudah nak ambil kesempatan saja dia orang. Saya kata pelajar lelaki keluar. Oh ni keluar, siapa nak pegang Ustaz? Tak payah pegang, dia tak lari mana. Tengoklah. Memang tak lari pun. Tak adanya. Baca elok. Oh lega. Seorang. Bila saya baca ayat kursi 2-3 kali, dengan tok-tok Bomo ni keluar juga. Rupanya dia pun panas kot. Kan dia tak boleh pergi kan. Tak jadi kan. Itu tahun bila tu? 13 tahun lepas. Tahun 2010. Kes tu saya ingat lagi lah. Benda tu terjadi. Okey, hadirin mati Allah sekalian. Ada negara-negara Islam yang indeks kesyirikan dia agak tinggi. Indonesia masih tinggi lagi, tak nafi. Pakistan, India tu sana dia punya syirik dia boleh tahan. Bukan nampak kecil-kecil dah. Ada. Okey. Arab saya tak pastilah, kesyirikannya banyak pada unsur kubur. Pada pemuja-pemuja kubur, pada yang berdoa pada kubur. Ini kadar ini tinggi di sebahagian negara Arab. Mesir, itu antara negara yang agak tinggi jugalah. Kira ke orang berdoa pergi kat kubur semata-mata nak berdoa ni banyak. Okey. Turki, negara sekular yang agak tinggi juga kadar kesyirikan. Secara umumnya memang dia berlakulah hadirin sekalian. Tapi tak apa, kita tengok apa yang Nabi SAW sebut dalam masalah ini. Hadis yang didatangkan oleh pengarang riwayat Al-Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi, bersumber daripada seorang sahabat bernama Thauban radhiyallahu anhu. Ia menyatakan bahawa Rasulullah bersabda, "Idza wudi'a as-sayfu fi ummati," apabila pedang telah diletakkan pada umatku, "lam yurfa' anha ila yaumil qiyamah,"
maka ia tidak akan diangkat lagi hingga hari kiamat. Siapa faham? Apabila iza wudi'as sayfu, apabila pedang telah diletakkan pada umatku, maksudnya apa? Letak pedang ni istilah apa? Perang. Letak pedang, agak-agak tuan-tuan istilah apa? Maksud letak pedang. Dia kalau gantung pedang, gantung kasut bola, pencin main bola, Melayu. Basikal ada ustaz? Ada, dah gantung. Maknanya dah memang dah tak kayu dah. Dia jadi perhiasan dekat rumah. Gantung pedang, rehat perang. Bukan berhenti perang, gantung. Letak pedang, tamat perang. Dah tak ada perang dah. Jelas tuan-tuan? Nabi sebut wudi'as sayfu, apabila pedang diletakkan fi ummati. Bukan diletakkan pada umatku suruh perang, tak. Maksudnya telah diletakkan, dah habis, seruan perang tamat. Lam yurfa' anha ila yaumil qiyamah, pedang tak akan diangkat lagi hingga hari kiamat. Ini merujuk kepada the last war yang muslimin akan terlibat. Perang terakhir yang kaum muslimin terlibat. Perang apa tuan-tuan? Siapa ingat? Perang terakhir, itulah jihad, peperangan terakhir umat Islam atas muka bumi. Lepas tu tak ada lah. Kristian. Salah? Apa tu? Nabi Isa. Dia berlaku zaman Nabi Isa dah ada, tapi perang apa? Dia berlaku masa Nabi Isa dah turun. Menentang Nabi Isa bukan? Menentang Nabi Isa tak? Jauh lah, tak apa dengar. Mungkin ada jawapan, terima kasih lah. Cuba menyampaikan pendapat, tapi jauh sangat, tak apa dengar. Okey, jawapan dia, saudara kita di luar sana, jawapan dia, peperangan memerangi Yahudi yang terakhir, last. Jawab tu tadi ya? Oh, baik. Okey. Yahudi ni maksud dia, kita ni akhir zaman kita akan perang dengan Yahudi 2 kali. Peperangan pertama Yahudi kalah. Tapi dia kalah dengan bukan kemusnahan total lah. Maksudnya dia menyerah kalah dengan sebuah perjanjian seperti mana tamatnya perang moden. Okey, dan berlaku pembebasan Baitul Maqdis. Ini saya pernah cerita dalam siri peristiwa besar akhir zaman. Kita sedang menanti peristiwa inilah sekarang ni tuan-tuan. Baik. Dia akan berlaku second round nanti. Ketika sudah lama untuk satu tempoh Yahudi berdiam, Israel diam disebabkan oleh kekalahan dan perjanjian tamat peperangan dan mereka berada di pihak yang kalah. Mereka bangkit balik nanti apabila seorang yang Nabi sebut sebagai Al-Masihud Dajjal pimpin diorang ni. Bangkitkan mereka balik, lead mereka nak lawan dengan tentera Islam yang pada masa tu Al-Masihud Dajjal tak tahu bahawa Allah telah menurunkan Nabi Isa. Nabi Isa bunuh Dajjal, tentera Yahudi diarahkan untuk diperangi oleh kaum muslimin keseluruhannya. Ada dalam Sahihul Bukhari bab ini Nabi panggil Qitalul Yahud. Apa makna Qitalul Yahud? Peperangan memerangi kaum Yahudi. Total, habis. Kesudahannya, lenyaplah Yahudi, atau dalam zaman moden ni kita boleh fahami sebagai lenyaplah sebuah negara bernama Israel, habis. Orang Yahudi mungkin ada saki-bakinya, tapi tergantung bagaimana mereka menerima Nabi Isa pada waktu itu. Kalau mereka menerima Nabi Isa, maknanya mereka perlu menerima Nabi SAW dan mereka beriman. Okey, tapi angkatan tentera yang bersama dengan mereka itu habis total. Dan itulah tuan-tuan jihad terakhir umat Islam. Tak ada lagi peperangan selepas daripada itu, walaupun Nabi sebut selepas itu
akan keluarnya tentera bangsa Ya'juj akan memerangi Nabi Isa, tapi Nabi tak ceritakan secara detail akan berlakunya peperangan dalam peristiwa itu. Sebaliknya bangsa Ya'juj akan musnah dengan doa Nabi Allah Isa alaihi salam. Okey. Jadi Nabi sebut ni bila tuan-tuan, ini perang terakhir umat Islam menentang Yahudi. Inilah jihad terakhir. Apabila diletakkan pedang pada umatku, maka tidak akan diangkat lagi sampai hari kiamat. Jelas? Okey. Wala taqumus sa'atu hatta talhiqa qabailu min ummati bil musyrikin. Dan tidak akan datang kiamat. Maknanya peristiwa selepas itu. Selepas tu tuan-tuan, kita akan hidup dalam suatu zaman keberkatan. Nabi Isa akan menjadi hakim, akan mengembalikan sistem urusan kehidupan manusia global ini kepada sistem fitrah, sistem sebenar yang tak akan berlakunya kezaliman, penindasan, yang kaya terus kaya, yang miskin terus miskin. Tak ada dah pada waktu itu. Tapi itu takkan kekal. Itu untuk suatu tempoh hingga Nabi Isa wafat, hingga Allah wafatkan seluruh orang-orang yang beriman. Selepas tu apa akan jadi? Dunia akan didiami oleh sefasik-fasik manusia, seburuk-buruk manusia yang Allah akan timpakan hari kiamat pada era mereka itu. La taqumus sa'ah illa ala syirarin nas, sabda Nabi. Tidak akan berlakunya kiamat melainkan ke atas seburuk-buruk manusia. Baik tuan-tuan. Dan tidak akan datang kiamat sehingga beberapa kabilah daripada umatku mengikut tingkah laku kaum musyrik. Nabi kata, beberapa kabilah dari umatku ikut tingkah laku kaum musyrikin. Sekarang pun banyaklah tuan-tuan kan. Tapi Nabi nak bagi tahu tahap dia sampai mana? Wa hatta ta'budu qabailu min ummatil awthan. Tahap dia sampai beberapa kabilah daripada umatku akan kembali menyembah berhala. Ini berlaku tak sekarang? Sekarang tak ada lah. Sekarang orang Islam tak sembah. Orang Islam buat syirik tapi dalam bentuk lain. Tuan-tuan tak jumpa orang Islam pergi sembah berhala, tak ada. Tapi syirik dalam bentuk lain ada. Kan? Syirik-syirik jumpa bomo, syirik tangkal, syirik tu banyaklah. Sebahagian negara jiran masih banyak lagi benda-benda begitu. Negara-negara Pakistan apa tu, bab-bab tangkal apa semua tu masih kuat lagi syirik. Tapi taklah syirik pergi sembah berhala, tak ada. Tapi Nabi kata akan sampai. Ini berlaku selepas zaman tadilah tuan-tuan yang saya sebutkan, apabila tamatnya zaman keberkatan itu habis. Begitu. Sekarang memang kalau tengok tuan-tuan, tanah Arab tak ada berhala kecuali Dubai, sebab dia bina kuil. Kuil ni dia memang ada di Dubai. Dubai ni ramai India, Hindu, banyak. Emirates kan, English Management, Indian Running, tu Emirates tu, dia punya singkatan dia. Okay. Arab Takes Extensive Salary, itulah dia. Yang ambil dia punya salary ni Arab, untung dia. Management pakai English, yang run Indian, Dubai. So dia orang buat kuil kat sana, ada. Itulah satu-satu wilayah yang ada berhala di kawasan semenanjung tanah, kawasan Arab itu. Itu Nabi sebut. Jadi tuan-tuan, kita kuatkan lagi kenyataan kita ni dengan semua hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah, yang mana Nabi bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan berlakunya kiamat hatta tarriba aliyatu nisa'i dausin haula zil khalasah. Nabi kata, maksudnya apa? Tidak akan datang hari kiamat sehingga wanita-wanita tua dari suku Daus berpusing-pusing mengelilingi berhala Zul Khulasah. Nanti tuan-tuan, ni akhir betul lah ni, kira akhir betul. Negara Arab ni akan sampai satu zaman di mana sampai wanita-wanita tua dia duduk menari mengelilingi berhala
Zulkhulasah. Berhala Zulkhulasah ni memang pernah wujud pun, disembah oleh suku bangsa Yaman, ya, pada zaman jahiliah. Okey, hadirin sekalian, wallahu alam nak kata jadi ke tidak perkara ini, ya. Nak kata dulu sembah berhala, tak ada lah, sebenarnya tak ada sembah berhala. Cuma dulu Arab ni pernah lah dengan kesyirikan mereka tu pernah hidup lah, kan. Dia, tanah Arab ni dia syirik-syirik yang tak nyata lah. Syirik, dia benda tu syirik tapi dia tak nyata. Macam puak-puak, ada puak-puak yang pernah menyembelih sembelihan atas nama tok syekh mereka yang dah meninggal tu, ada. Haram. Haram pun kita makan, tak boleh. Dalam Islam sembelihan ni mesti atas nama Allah. Sebab tu kita sebut bismillah. Masa nak sembelih kita besarkan nama Allah, Allahu Akbar, macam tu. Tapi dulu pernah berlaku, hadirin mati Allah sekalian. Okey. Dan benda-benda begitu, tapi belumlah lagi orang sembah berhala, tak pernah. Tapi zaman jahiliah dulu, ya, mereka memang pernah, ya, menyembah Zulkhulasah. Allahu alam. Satu berhala yang disembah di zaman jahiliah. Dan hal itu Nabi pernah sebut kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, suku kaum kamu nanti akan kembali menyembah Zulkhulasah. Okey, wallahu alam. Baik, kita baca satu lagi hadis ni, tuan-tuan. Kita bacakan terjemahannya. Benarlah Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan lenyap malam dan siang, yakni tak akan berlakunya hari kiamat, sehingga Lata dan Uzza kembali disembah. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ketika Allah berfirman, menurunkan firman-Nya yang bermaksud, Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkan di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Benar? Tuan-tuan boleh ni terjemah ayat ni, bacakan Arabnya. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Kan? Biasa dengar takbir raya bukan? Ini ayat dalam surah Saf, ya. Meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Kata Aisyah, aku mengira dengan turunnya ayat ini semua agama ni dah sempurna dan manusia tak akan kembali ke zaman jahiliah. Sebab apa Allah kata huwallazi, dialah Allah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, yang mengutuskan rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk menzahirkan, untuk agama ini menang 'ala ad-dini kullih, ke atas semua agama. Walau karihal musyrikin, walaupun orang-orang musyrikin itu tetap tidak menyukainya. Jadi Aisyah kata, aku kira dengan turunnya ayat ini telah sempurnalah segala urusan agama ini dan manusia tak akan balik kepada kesyirikan. Baginda menjawab, itu akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah, tetapi kemudian Allah akan mengirimkan angin yang baik, kata Nabi, lalu mematikan setiap orang yang di hatinya masih ada keimanan meskipun sebiji sawi. Maknanya kes Arab balik kembali menyembah berhala ni bila? Masa dah tak ada dah orang yang benar-benar beriman, semua Allah telah matikan, ya? Sehingga tinggallah manusia yang tidak ada kebaikannya sama sekali, lalu mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka, iaitu dengan melakukan kesyirikan. Inilah dia, hadirin mati Allah sekalian, ya, yang mana alhamdulillah benda ni belumlah terjadi sehingga ke hari ini, belum lagi terjadi, dan semoga kita tidak melihatlah hal ini kembali terjadi. Apa sebab kalau kita melihatnya bermakna kita orang yang tidak dimatikan kerana iman kita lah. Maksudnya apa? Kalau kita hidup lagi zaman tu, makna kita tidak dimatikan. Dan kalau kita tidak dimatikan, maknanya kita bukan daripada part of orang yang beriman. Ada para ulama menyatakan pada zaman itu, zaman yang mana orang minta nak mati, orang tunggu bila nak mati.
Sebab itu adalah zaman di mana orang-orang beriman ini semua dimatikan oleh Allah, dan orang yang tak dimatikan di kalangan orang yang beriman menunggu-nunggu bilakah hari kematian mereka. Ada dikatakan begitulah, tapi Allahu alam hadirin sekalian, sebab perkara ni belum lagi lah terjadi. Jadi kita taklah tahu hakikat dia macam mana. Tetapi Allahu alam, kita sama-sama doalah supaya kita tak disampaikan ke zaman yang demikian itu. Okey? Baik, Allahu alam. Ada soalan? Ya. Waktu itu Iblis. Manusia tak erti sembah berhala pada asalnya. Dan Iblis hanya berjaya membuat manusia menyembah berhala hanya selepas 10 generasi manusia, iaitu di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Jahat-jahat Qabil hak bunuh Habil tu pun dia tak sembah berhala. Dan payahnya Iblis nak tune fitrah manusia ni untuk menyembah satu benda yang dia buat sendiri. Susah tuan-tuan. 10 generasi sampai zaman Nabi Nuh barulah benda tu berjaya. Tetapi bila dia dah bermula, begitulah sifat kita. Dosa jangan start buat. Bila buat sekali, dia akan ada momentum yang berterusan. Hadirin sekalian, insya-Allah kita sambung kesimpulan akhir selepas solat, selepas isya azan, insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, insya-Allah hadirin sekalian, ada tambahan soalan? Ya. Tak, musuh Islam bukan Yahudi saja, tapi sebelum tu habis dah. Peperangan dengan Yahudi itu adalah peperangan akhir. Sebab kalau ikut hadis, perang fasa akhir ni kan, dia akan berlaku 5 buah peperangan lah. 5 buah peperangan. Yang pertama tu Nabi sebut peperangan di bumi Syam tu sendiri. Perang menamatkan konflik di bumi Syam. Konflik penjajahan Israel ke atas Palestin, konflik peperangan sesama sendiri di Syria. Itu akan berlaku satu perang besar dan berlakunya penamatan konflik, dan bebaslah bumi Syam, berdirilah sebuah kerajaan Islam yang benar di bumi Syam. First war. Dan second, yang kedua, kerajaan Syam tu akan memerangi Jazirah Arab, semenanjung tanah Arab. Itu perang sesama Muslim tu, tuan-tuan. Sebab tu kita kena belajar hadis akhir zaman ni. Takut ketika dia terjadi dan kita masih hidup, kita tak faham situasi dan kita menghentam kedua-dua buah kerajaan. Sedangkan Nabi dah sebut satunya adalah pihak yang benar. Perang antara sesama kaum muslimin ni, tuan-tuan, dia memang benda yang tak boleh elak. Akan jadi, dan satunya pihak yang benar, satunya pihak yang batil. 2. 3. Kerajaan Islam di Syam selepas menang ke atas semenanjung tanah Arab akan perang dengan Farsi. Farsi Iran menang. Keempat, akan berperang dengan Rom, Rusia dan sekutu dia, menang. Dan yang terakhir dengan kaum Yahudi. Habis. Last. Di mana bangsa barat pada waktu itu, China, tuan-tuan jangan tanya, sebab China ni tak ada interest berperang dengan umat Islam. India ada hadis riwayat Abu Daud, sekelompok umatku akan berperang dengan Al-Hind, India, betul. Pun Allah beri kemenangan. Tapi China tak ada. Walaupun kita dah ada momokan satu sentimen anti-China lah, sebab konflik Laut Cina Selatan apa semua ni kan. Tapi secara umum China ada kisah dengan bangsa Uyghur tu, memang ada, kita tak boleh nafi lah, tuan-tuan kan. Tapi secara umumnya China tak ada interest berperang dengan negara Islam, di mana apa yang Barat telah buat selama ini. Tapi di mana Barat yang kita nampak tak ada ceritanya dalam siri peperangan akhir zaman ni, wallahu alam. Kita nak katakan di mana mereka pada waktu itu. Mungkin kemusnahan mereka telah berlaku disebabkan oleh Barshatul Kubra tadi tu, wallahu alam, oleh Dukhan. Sebab kalau kita tengok sekarang, situasi sekarang ni, orang sebut-sebut Third World War ni, perang dunia ketiga ni, dia melibatkan siapa? Melibatkan Islam kan? Tak kan? Dia melibatkan kuasa Eropah Barat dan Eropah Timur. Eropah Timur ni pada proksi China pun join dengan Eropah Timur apa semua, dan kita tengok ini akan melibatkan peperangan antara kaum kafir. Tapi sememangnya begitu. Kalau kita tengok World War, dia tak melibatkan negara Islam secara langsung. Hanya Uthmaniyah terlibat dalam First World War yang pertama kan. First World War, Second World War itu kuasa-kuasa besar di kalangan negara-negara kafir. Cuma impak selepas peperangan itu, negara Islam dijajah satu persatu. Terutamanya pasca perang dunia yang pertama, kemasukan tentera-tentera Barat menjajah negara-negara Arab. Begitulah hadirin sekalian. Allahu alam. Jadi insya-Allah hadirin sekalian, kita sambung pada tajuk yang berikutnya insya-Allah pada pertemuan 2 minggu lagi, iaitu di bawah tajuk apa ni yang seterusnya tadi. Baik, banyaknya berlaku gempa bumi. Ini satu tajuk yang menarik juga kita bincangkan insya-Allah. Allahu alam.
kerana dia akan berkait semula dengan tajuk yang pernah kita bincang sebagai peristiwa besar dulu, iaitu kehancuran kota Madinah. Allahu a'lam. Baik, jadi hadirin sekalian, insya-Allah sekarang itu dulu. Mudah-mudahan Allah memberkati usaha kita semua insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, sir.